Selamat sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah praktis sumatif dan cabaran minda bagi bab 8 iaitu unsur dan bahan. Mari kita lihat latihan pada hari ini. Okey pelajar, pertama rujuk gambar Gambar foto 1 menunjukkan dua jenis bahan. Bahan pertama adalah garam. Okey pelajar, bahan kedua adalah gula. Okey, soalan pertama. Nyatakan jenis zarah yang membentuk garam dan gula. Okey, kita lihat dulu garam dan gula. Kita tahu formula bagi garam adalah NaCl. Gula formula dia apa? C6H12O6. Okey, dia tanya jenis zarah. Okey, jenis zarah kita dah belajar ada 3 jenis. Okey, apakah 3 jenis zarah yang telah kita pelajari? Okey, pertama sekali adalah atom, kedua molekul dan ketiga adalah ion. Okey. Sekarang soalan dia tanya jenis zarah bagi garam dan gula. Okey pelajar, kita tahu garam ada cas iaitu Na positif, Cl negatif. So garam ni terbentuk daripada ion natrium dan ion klorida. Jadi jenis zarah bila ada cas, apa jenis zarah bagi garam sekarang? Okey, jenis zarah bagi garam adalah zarah ion. Okey pelajar, sebab dia ada cas, kita dah belajar dalam subtopik sebelum ni, garam adalah sejenis sebatian ion. Okey, pergi pula dekat gula. Okey, kalau awak masih ingat masa awak belajar elektrolit bukan elektrolit, cikgu ada bagi tahu awak gula ni dia bukan sebatian ion, dia tak ada cas. Okey, automatik dia bukan atom. Kalau atom mesti sama jenis atom kan? Mesti kalau dalam sebatian tu semua atom yang sama. Okey, satu sahaja kalau atom. Tapi di sini kita ada karbon, kita ada hidrogen, kita ada oksigen. So automatik gula adalah mengandungi apa? Zarah dia apa? Zarah molekul. Kalau atom, ingat lagi dia satu-satu kalau awak tengok zarah dia. Kalau molekul kombinasi, tetapi kombinasi tu tak ada cas, biasanya dibentuk oleh bukan logam dan bukan logam. Manakala ion pula kombinasi juga, cuma kombinasi dia ada cas, ada positif, ada negatif. Okey. Berikan dua contoh lain bahan yang terbentuk daripada jenis zarah yang sama seperti garam dan gula. So, awak kena bagi contoh pelajar. Contoh dia apa? Contoh macam tadilah garam, gula. Okey, mula-mula kita bagi contoh bagi zarah ion dulu. Okey, apa contoh bagi zarah ion? Okey, selain daripada garam, okey, cuba ingat kembali apa contoh bahan bagi zarah ion. Nak gantikan garam, kita nak letak benda lain. Okey, kalau awak masih ingat, cikgu pernah sebutkan kalsium karbonat. Okey, nama biasa bagi kalsium karbonat adalah apa dia? Batu marmar. Ni contohlah nak gantikan garam, nak bagi contoh lain pula. Okey, kalau tak nak letak batu marmar, apa lagi kita boleh letak? Air kapur. Okey. Apa contoh lain? Okey, contoh lain yang bersesuaian lah. Awak boleh jumpa banyak dalam nota kita sebelum ni. Okey, pergi dekat zarah molekul pula. Dia minta dua contoh, kita bagi dua contoh bahan yang terbentuk daripada jenis zarah yang sama seperti garam dan gula. Okey, ion dah, sekarang pergi dekat zarah molekul. Molekul sangat mudah pelajar kalau awak masih ingat lagi. Apa contoh-contoh molekul yang kita dah belajar sebelum ni? Okey, kan cikgu pernah katakan gas. Okey, kita ambil lah gas apa-apa. Gas oksigen.
Okey, gas oksigen. Apa lagi nak bagi contoh lain? Okey, kita ambil gas karbon dioksida. Banyaklah contoh lain awak boleh bagi. Gas hidrogen, alkohol. Banyak pelajar, awak boleh fikirlah. Ingat tak cikgu ada sebut naftalena, acetamida. Semua ni boleh masuk dalam bagi zarah molekul tadi. Okey, soalan seterusnya. Beri 2 contoh bahan yang unsur oksigen wujud sebagai molekul dan ion. Okey, dia nak test awak. Boleh tak? Awak bagi satu contoh bahan di mana dia ada unsur oksigen, satu molekul, satu lagi ion. Okey, kalau molekul kan mudah, sama jawapan dengan apa dia soalan B tadi, iaitu apa dia minta pengganti bagi gula untuk zarah molekul tadi tu kan. Okey, so kita bagi contoh apa pelajar? Okey, bagi molekul kita ambil contoh apa? Gas oksigen. Gas oksigen. Selain daripada gas oksigen, apa lagi kita boleh bagi idea? Samalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Okey, kalau awak ada contoh lain bagi juga sulfur dioksida dan sebagainya. Okey, bagi ion pula. Ion apa yang ada oksida? Okey, yang ada unsur oksigen. Okey, oksigen ni bila dia jadi ion, kita sebut dia sebagai oksida. Okey, pelajar bagi contoh. Okey, kita bagi contohlah apa-apa yang sesuai pelajar. Contoh di sini cikgu bagi zinc oksida. Apa lagi? Besi jadi apa? Ferrum oksida. Okey, awak bagilah contoh-contoh lain yang bersesuaian. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ini adalah jadual berkala unsur moden. Okey pelajar, dia sebahagian daripada jadual berkala unsur moden. Okey, baca soalan. P, Q, R, S, T dan U ialah huruf-huruf yang digunakan bagi mewakili unsur dalam jadual berkala unsur moden. Dia wakil. Okey, dan bukan merupakan simbol sebenar. Jadi bagaimanakah unsur disusun? Bagaimanakah unsur disusun? Okey, ingat kembali apa yang cikgu kata. Apa dia pelajar? Unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton merentasi kala dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kalau awak masih ingat kita susun daripada kiri ke kanan, lepas tu atas ke bawah. Contoh, cikgu ingatkan kembali awak, ini adalah unsur pertama, kedua kiri ke kanan, lepas tu P ni ketiga, keempat, kelima, iaitu kiri ke kanan, lepas tu kita turunlah dan seterusnya, 6 dan seterusnya pelajar. So macam mana nak tulis jawapan dia? Unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Okey. Disusun ikut apa? Cikgu bagi keyword nanti masa awak buat jawapan penuh. Unsur disusun mengikut tertib menaik menaik nombor nombor proton. Okey, tertib menaik nombor proton. Okey, merentasi kala dari kiri ke kanan dan apa dia? Dan dari atas ke bawah. Dan dari atas ke bawah. Ini cara penyusunan. Boleh rujuklah nota kalau awak tak ingat.
Okey, unsur manakah yang berada dalam kumpulan yang sama? Okey, ingat lagi tak cikgu sebut kumpulan ni dari atas ke bawah. Okey, kita tengok ini adalah kumpulan 1, kumpulan 2. Seterus-terusnya lah pelajar. Kita ada sampai kumpulan 18. Okey, kita tengok dari atas ke bawah. Mana satu yang duduk dalam kumpulan yang sama? Okey, kita lihat P dan U berada dalam kumpulan 1. Okey. Seterusnya S. S berada di kumpulan berapa? Kita kira K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7. Okey, dekat kumpulan 7 ada satu sahaja wakil iaitu S. Okey, K8, K9, K10, K11, K12, K13 ada satu sahaja iaitu T. Okey, 13 dan K14, K15, K16, K17. Kita ada wakil satu iaitu Q. Lepas tu dalam kumpulan 18 kita ada R. So, soalan dia apa? Berada dalam kumpulan yang sama. Automatik pelajar boleh tahu iaitu P dan apa pelajar? P dan U. Okey, P dan U berada dalam kumpulan yang sama. So jawapan bagi B adalah P dan U. Okey, dia berada dalam kumpulan mana? Dia berada dalam kumpulan 1. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Unsur manakah yang wujud sebagai atom yang stabil? Jelaskan jawapan anda. Okey. Ingat kembali nota kita, unsur yang stabil biasanya adalah gas nadir. Okey, gas nadir ni kumpulan berapa? Kumpulan 18. Okey, di sini siapa gas nadir ni? Kumpulan 18, siapa wakil dia dalam sebahagian jadual berkala unsur moden yang ditunjukkan dalam soalan ni? Kalau kita lihat kumpulan 18 adalah R. Okey, jadi dia tanya dua soalan di situ. Satu dia tanya unsur mana, satu lagi dia suruh jelaskan jawapan. So unsur R, okay, bagi soalan bahagian pertama dia adalah unsur R. Lepas tu kita jelaskan kenapa unsur R adalah stabil. Okey. Jawapan dia mudah. Unsur R telah mencapai susunan elektron oktet pada petala luar. Okey, unsur R telah mencapai susunan elektron oktet pada petala paling luar. Maksudnya elektron valence dia dah cukup oktet. Oktet ni 8 pelajar. Okey, saya rasa jelas. Pergi dekat soalan D pula. Okey, satu unsur mempunyai nombor nukleon 12. Okey, nombor proton 16. Di manakah kedudukan dia dalam jadual berkala moden? Okey. Dia kata nombor proton dia 16. Okey. Kalau proton dia 16, kita nak susun elektron dia pula 16 juga. Sebab cikgu sebut kalau dia atom, bilangan proton dan elektron akan sama. So kita cuba susun pelajar. So petala pertama akan isi 2 elektron, balance ada 14. Petala kedua maksimum boleh isi 8. 2 campur 8 dah 10. Seterusnya ada balance 6 di petala paling luar. Okey. Sekarang kalau awak masih ingat kumpulan ni kita refer kepada elektron valence, dia ada 6. So semua unsur yang ada elektron valence 6 kita akan tempatkan dia pada kumpulan 16. Kalau awak ingat lagi nota teacher. Lepas tu pelajar kita ada 3 petala berisi elektron.
Jadi pelajar, kalau 3 petala berisi elektron bermaksud dia berada pada kala ketiga. Ini kala, kala 1, 2, 3. Okey, kalau dalam jadual berkala unsur, okey, kita lihat kala ketiga. Cikgu buat dot-dot ni. Okey, dia pergi sampai ke kumpulan. Okey, 16. Okey, jadi ia berada di kumpulan 16 kala ke 3. Jadi kedudukan dia tulis macam mana? Tulis je lah. Kumpulan 16 kala 3. Okey, jelas? Pergi pada soalan seterusnya. Susunan elektron bagi P. Okey, kalau awak ingat, samalah macam D. Dia reverse sikit daripada soalan D tadi. D tadi dia dah bagi proton. Okey, dia minta kedudukan. Sekarang daripada jadual berkala, kita nak cari pula bilangan proton dia. Kan kita tahu, proton sama dengan elektron. Okey, P kat mana tadi? P adalah unsur nombor 3, iaitu bilangan proton ada 3. Okey, proton 3, elektron pun 3. So macam mana susunan elektron dia? Susunan elektron dia, petala pertama berisi 2, petala kedua akan ada balance dia lah. Kita tahu petala pertama maksimum boleh isi 2, jadi petala kedua boleh pergi 1. So susunan elektron dia adalah 2, 1. Maksudnya 2 petala berisi elektron. Okey, tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah Q. Q apa pelajar? Cuba jawab. Q berapa bilangan proton dia? Okey, kita kira sekarang. Q bilangan proton dia berapa? Ini 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, proton dia ada 9, elektron dia pun ada 9. Okey, susunan elektron dia macam mana sekarang? Kita lihat susunan elektron dia adalah 2. Okey, petala pertama maksimum boleh isi 2. Then kita ambil lah 9 tolak 2 berapa? 7. Okey, 7 pelajar. Last kali kita tengok pula bagi T. Okey, T pula. T di mana kedudukan dia? Kalau awak kira 9, R10, 11, 12, 13. Okey, T proton dia ada 13. Okey, cikgu tulis dekat sini lah. Bagi unsur T, proton dia ada berapa tadi? Ada 13. Okey, elektron pun 13. So, petala pertama kita tahu susunan elektron dia. Petala pertama maksimum 2. Petala kedua 8. Okey. Yalah, 13 tolak 2 tinggal lagi 11 tolak 8 dah total berapa? 12, 11 tolak lagi 8. Okey, balance ada lagi berapa? 3. Jadi petala ketiga akan berisi 3 elektron. Okey, saya harap jelas itu sahaja untuk soalan nombor 2. Okey pelajar, kita lihat soalan ketiga. Okey, jadual 1 menunjukkan beberapa unsur dengan nombor proton dan nombor nukleon masing-masing. Okey, kita lihat ada 3 jenis unsur di sini, X, Y dan Z. Dengan nombor proton dia ada 13, 17, 20, nombor nukleon 27, 35, 40. Kita tahu bahawa nombor proton ni sama dengan bilangan elektron. Lepas tu nombor nukleon ni adalah jumlah bilangan proton campur dengan bilangan neutron. Okey, kita lihat soalan Tentukan bilangan neutron bagi atom X, Y dan Z. Okey, kita tahu formula bagi nombor nukleon adalah bilangan proton dan bilangan neutron.
Jadi secara formula, bilangan neutron adalah apa dia? Nombor nukleon, okey, ditolak dengan bilangan proton. Okey, bilangan proton atau dia punya nombor proton. Okey pelajar, bagi soalan A, kita cari dulu untuk X. X sama dengan berapa pelajar? Okey, X. Kita lihat X. Okey, nombor nukleon dia 27 tolak 13. So jawapan akhir dia adalah 14. Okey, ni bagi X. Okey, kemudian bagi Y pula. Okey, bagi Y, nombor nukleon dia 35 tolak dengan nombor proton iaitu 17 sama dengan berapa? 35 tolak 17. Okey. 18. Okey. Seterusnya pelajar, bagi Z pula. Okey, kita lihat 40 nombor nukleon dia, kita tolak 20. So dia punya bilangan neutron adalah 20. So kita dah dapatlah 3 jawapan bagi soalan 3A. Okey, soalan B pula. Dia minta susunan elektron. Okey pelajar, susunan elektron seperti yang cikgu dah cakap, bilangan elektron bagi X, Y, Z adalah sama. Jadi pelajar, bilangan elektron bagi X adalah 13, bagi Y adalah 17 dan bagi Z adalah 20. Okey, sekarang kita nak lukis. Dia tak minta tulis, kita kena lukis. Okey. So lukis macam mana? Saya bagi satu contoh, yang lain pelajar boleh rujuk nota kita yang sebelum ni. Cikgu bagi satu contoh yang mudah pada awak. Kita cuba lukis. Okey, kita lukis X. Ini adalah jawapan bagi soalan B. Cikgu lukis dekat atas. Okey, kita ada nukleus. Cikgu lukis. Okey. Kita ada nukleus dekat tengah-tengah. Lepas tu kita tahu elektron ada 13. Okey, petala pertama berisi 2 elektron maksimum. Okey, lepas dah isi maksimum, kita akan pergi kepada petala kedua. Okey, so 13 dah tolak ke 2, tinggal lagi 11. Okey pelajar, kita lihat. Okey, maksimum dekat petala 2 boleh ada 8. Okey. Dah fit 8, so 13 tolak 2 tolak 8, tinggal lagi 3. So dia pergilah ke petala nombor 3. Okey, jadi susunan elektron dia dah jadi berapa? 2, 8, 3. Okey. So ini cara melukis. Sama juga bagi Y. Y kita akan lukis 2, 8, 7. Petala pertama ada 2, petala kedua ada 8, petala ketiga ada 7. Okey, bagi Z 2, 8, 8, 2. Okey. Okey, lihat soalan C. Pada pendapat anda, di manakah kedudukan X, Y, Z dalam jadual berkala unsur moden? Okey pelajar, kita tahu tadi baru kita dah kira dia punya bilangan neutron. Lepas tu kita dah tengok susunan elektron dia. So susunan elektron dia penting untuk menjawab soalan C. Okey, kita lihat dulu X pelajar. Susunan elektron dia tadi apa? 2, 8, 3. Okey, kalau 3 kita tahu dia berada dalam kumpulan 13. Okey, lepas tu kala berapa? Kala 3 sebab dia ada 3 petala berisi elektron. Okey, kumpulan 13 kala 3. Okey, susunan elektron bagi Y tadi berapa?
287. Kalau dia 287, Y pula, ni tadi bagi X, Y pula berada di kumpulan 17 kala 3. Masih berada di kala 3. Sebab dia ada 3 petala berisi elektron. Pergi dekat Z pula pelajar. Z berada di kumpulan berapa, kala ke berapa? Z kita tahu susunan dia berapa? 2, 8, 8, 2. Jadi kita tahu Z berada di dalam kumpulan 2 dalam jadual berkala dan kala berapa? Ada 4 petala berisi elektron. So dia berada dalam kala ke-4. Okey? Okey pelajar. Seterusnya kita cuba jawab soalan D. Bagaimanakah atom-atom unsur berikut mencapai susunan elektron yang stabil? Okey, kita tengok dulu X. Okey, X tadi pelajar kita tahu dia berada dalam kumpulan 13. Kumpulan 13 ni dia adalah apa dia pelajar? Logam. Jadi logam kita tahu akan menderma elektron. Okey, dia akan derma elektron di petala paling luar untuk mencapai kestabilan. Bagi X kita nak mencapai oktet. Jadi dia tanya bagaimana. Okey, bila bagaimana kita kena bagi tahulah macam mana dia nak capai kestabilan. Okey, kita lihat unsur X. Jadi macam mana nak tulis jawapan? Atom X, okey. Cikgu cakap tadi logam apa dia? Akan menderma. Okey, menderma 3 elektron. Okey, atom X akan menderma 3 elektron kepada atom unsur lain. Okey. Dan membentuk ion apa? Dan membentuk ion positif. Kalau masih ingat, bila dia derma dia akan jadi positif. Dia jadi positif 3. Sebab dia derma 3 elektron. Okey, seterusnya unsur Y pula. Y kita lihat sekarang. Okey, Y. Y pula 287. Sekarang nak capai 8 daripada dia menderma 7 adalah senang bagi dia untuk menerima 1. Lepas tu ia pun bukan logam. Jadi sebelum ni cikgu dah katakan kalau tak cukup 1 dia bukan menderma tapi dia menerima. Jadi kita reverse baliklah ayat ni. Atom Y akan menerima, menerima 1 elektron, satu elektron, menerima daripada atom unsur lain, atom unsur lain. Bila dia terima tu dia jadi ion apa? Dan membentuk ion negatif. So bila dia derma dia jadi ion positif, bila dia menerima dia jadi ion negatif. Okey pelajar, jelas cikgu dah bincangkan soalan 3, kita pergi pada soalan 4. Okey, lihat soalan 4. Okey pelajar, jadual 2 menunjukkan unsur P, Q, R dan S dengan nombor proton, nombor nukleon masing-masing. Okey, kita lihat dia dah bagi nombor proton dah, nombor nukleon dah. Unsur manakah merupakan pasangan isotop? Okey, kalau awak ingat lagi apa maksud isotop? Okey, unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi nombor nukleon atau bilangan neutron yang berlainan. Masa cikgu bacakan ataupun sebut maksud isotop tadi pun kita dah nampak. Yang mana mempunyai
nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Sini pelajar. Q dan R. Okey. Unsur mana? Lepas tu jelaskan. Okey, unsur mana tadi? Q dan R. Jelaskanlah. Tulis. Kenapa Q dan R? Kerana atom Q dan R mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Jelaskan. Okey, jelaskan. Seterusnya awak jelaskan. Bagi kenapa Q dan R adalah isotop. Okey. Nyatakan kegunaan isotop yang anda nyatakan dalam soalan 4A dalam bidang perubatan. Okey, kita lihat sekarang. Okey, nyatakan kegunaan isotop yang anda nyatakan dalam soalan 4A. Okey, kita lihat pelajar Q dan R. Okey. Q dan R ni adalah mempunyai elektron 11. So kegunaan dia apa pelajar? Okey, dalam bidang industri ia digunakan untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah. Dalam bidang perubatan mengesan salur darah yang tersumbat. Okey. Soalan 4A tadi kita dah bagi dua contoh. Okey, ini dengan ini. Okey. So dalam bidang industri dulu. Okey, kita nak bagi perubatan dulu ke? Okey, dalam bidang perubatan tadi cikgu cakap apa? Okey, dalam bidang perubatan mengesan salur darah tersumbat. Okey, mengesan salur darah tersumbat. Okey. Okey pelajar, mengesan salur darah tersumbat. So cikgu tak sebut nama dia tadi kan. Ia adalah unsur apa yang kalau 11 ni? Okey, dia adalah unsur kalau dalam jadual berkala dengan nombor proton 11 adalah natrium. Okey. So dalam bidang perubatan ia digunakan untuk mengesan salur darah tersumbat. Okey, dalam bidang perubatan dalam bidang industri pula. Dalam bidang industri digunakan untuk apa? Mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okey. Mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okey. Okey pelajar. Nyatakan unsur P dan kegunaannya dalam bidang pertanian. Nak jawab soalan ni kena ada jadual berkala dekat tangan. Takut awak lupa 32 kalau awak masih ingat lagi dengan gambar pokok dengan gambar tumbuh-tumbuhan ada dalam buku teks awak Apa dia? Unsur dengan nombor nukleon 32. Kalau awak masih ingat nama unsur tu adalah Phosphorus 32. Function dia apa? Rujuk balik buku teks awak. Apa dia? Mengesan kadar serapan baja oleh baja fosforus oleh tumbuhan. Okey. Okey, seterusnya. Namakan unsur S. Okey. Lepas tu dia kata nyatakan dalam bidang pertanian. Okey. Ini kalau awak masih ingat dalam bidang pertanian dan arkeologi. Sebut saja arkeologi, automatik kita tahu ia ada kaitan dengan karbon 14. Okey pelajar, nama unsur tu adalah karbon 14. Okey, karbon 14. Okey. Karbon 14 mula-mula kita tengok dalam bidang pertanian dulu.
Okey, karbon 14 dalam pertanian. Okey, kita bahagikan pertanian dan satu lagi dalam bidang arkeologi. Okey, dalam bidang pertanian pelajar, function dia apa? Mengesan kadar fotosintesis. Okey, mengesan kadar fotosintesis bagi tumbuhan lah. Ni okey, dalam bidang pertanian bagi tumbuhan. Lepas tu arkeologi pula menentukan usia. Okey, menentukan usia fosil. Okey, dan artifak. Bila awak jumpa mumia dan sebagainya, kita nak mengesan usia dia, kenalah guna karbon 14. Okey, saya rasa jelas cikgu dah bincangkan habis praktis sumatif. Saya harap awak dapat buat dalam buku awak. Sebarang pertanyaan boleh tanya pada teacher. Okey, seterusnya. Bagi PDPR kita hari ini, kita tutup dengan membincangkan soalan cabaran minda pula. Okey, Akmal menerima laporan tentang keadaan jalan yang merekah walaupun telah diturap berkali-kali. Okey pelajar, lepas tu didapati struktur tanah tiba-tiba menjadi lembut disebabkan oleh kebocoran saluran paip bawah tanah. Kalau awak tengok, ini ada kaitan dengan apa tadi? Ini dia. Okey pelajar, apa dia ni? Natrium 24. Dalam bidang industri mengesan apa dia? Mengesan kebocoran paip bawah tanah. Soalan ni sebenarnya dah dilihat pada soalan nombor 4 tadi. Tak apa, kita bincang semula. Okey, dia kata tiba-tiba struktur tu menjadi lembut kerana ada kebocoran paip bawah tanah. So bagaimana Akmal menyelesaikan masalah itu? Okey, penyelesaian masalah tersebut perlu ada langkah-langkah berikut. Pertama sekali, mengenal pasti masalah. Apa masalah kita? Okey, masalah perlu diambil daripada soalan. Kita lihat. Okey, masalah apa dia? Laporan masalah dia adalah keadaan jalan tu merekah walaupun telah diturap berkali-kali. Inilah masalah dia pelajar. Turunkan masalah dia. Okay, macam biasalah, masalah perlu diambil dari soalan. So masalah kita adalah jalan yang merekah walaupun telah diturap berkali-kali. Okey, ambil daripada soalan. Okay, inilah masalah dia. Cikgu tulis. Ini masalah dia. Okey, jelaskan masalah. Apa punca masalah? Kenapa jalan tu merekah? Punca masalah apa? Punca dia, jalan tu merekah. Punca pun ambil daripada soalan. Apa punca dia? Struktur. Ini dia. Struktur tanah menjadi lembut disebabkan oleh kebocoran paip bawah tanah. Kita buang je lah perkataan tiba-tiba ni. Struktur tanah menjadi lembut disebabkan oleh kebocoran saluran paip bawah tanah. Ini adalah penjelasan masalah dia. So, kita dah jelaskan masalah. Okay. Ini penjelasan masalah dia. Kita dah jelaskan. Okey, sekarang kita cuba nyatakan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah. So di sinilah pelajar kita nak bagi tahu nak guna isotop apa nak selesaikan masalah ini. Okey. Kita cuba lihat macam mana langkah. Ini saya padam sebab masalah dah ada di atas. Ingat, ini masalah yang ini pula adalah penjelasan masalah. Okey, kita cuba senaraikan langkah-langkah dia. Langkah pertama. Langkah pertama apa? Kita kena nyatakan isotop apa yang perlu digunakan. Okey, langkah pertama, guna
isotop. Daripada soalan 4 tadi kita boleh dapat idea. Guna isotop natrium. Okey, natrium berapa? 24 bagi mengesan. Kita tak boleh nak pecahkan semua tempat. Jadi kita nak mengesan. Kebocoran tu berlaku di mana? Kebocoran pipe bawah tanah. Okey, langkah yang kedua pula pelajar. Apa dia? Dah tahu tempat kebocoran. Jadi galilah dan baiki kebocoran pipe bawah tanah. So mula-mula kita guna isotop natrium 24 ni. Lepas tu kita dah kesan tempat dia di mana. Kedua, okay, setelah tahu ni, setelah tahu tempat kebocoran tu, tempat kebocoran. Okey, apa langkah seterusnya? Gali apa? Gali dan baiki. Okey, gali dan baiki kebocoran pipe bawah tanah. Okey, dah baiki. Pastikan struktur tanah dimampatkan semula. Biasanya dia membawa 6 markah kalau soalan penyelesaian masalah ni. Satu dah ada dekat sini, satu lagi dah ada dekat sini. So kat sini kena ada 4 lah. Okey, nombor 3 dah dibaiki. Lepas tu setelah baiki, dia dah pergi ke depan. Okey. Setelah baiki, okey, apa yang perlu dibuat? Setelah baiki kebocoran, kita kena pastikan apa pelajar? Struktur tanah dimampatkan semula. Kenalah mampatkan semula struktur tanah. Dah mampatkan tanah, akhir sekali buat apa? Ini common sense. Kalau awak tengok di tepi jalan, mereka baiki pipe, dia dah tahu cari kebocoran dia, lepas tu dia dah repair pipe tu, dia akan mampatkan balik tanah. Okey, atas tanah yang dimampatkan, last sekali dia buat apa? Lakukan penurapan. Okey, lakukan penurapan jalan semulalah. Dia kena baiki semula jalan tadi, turap semula. Bagi membaikilah. Membaiki jalan yang rosak tadi. Jalan yang rosak dan merekah tadi. Okey dah repair, akibat repair tu pula jalan kita pun rosak kan? So repair baliklah. Okey, turap sekali, last sekali. So kita dah dapat berapa markah? 6 markah. 1 di mengenal pasti masalah, 2 menjelaskan masalah, langkah-langkah perlu ada 4. 1, 2, 3, 4. Saya rasa jelas. Okey pelajar, itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Okey, jumpa awak di lain masa. Terima kasih semua.